Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah, ikhwatul iman, kita sambung lagi majlis ta'lim. Ikhwatul iman, sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, dia pernah menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang kelebihan kita duduk dalam majlis ta'lim ini. Apa kelebihan dia? Apa di antara fadilat-fadilat dia? Ataupun kita kata apakah di antara kepentingan-kepentingan kita berada dalam majlis ta'lim? Dalam hadis ini riwayat daripada Imam Muslim, Huzaifah kata, Nabi bersabda, Nabi kata tu'radul fitan 'ala al-qulubi kal hasiri u'uda. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala membentangkan fitnah ataupun ujian-ujian ke atas hati manusia kal hasir u'udan, seperti mana satu orang dia menenung tikar. Dia ambil, dia sulam sikit, lama-lama terhampak satu tikar. Fitnah ni ikhwan ada dua. Satu nama fitnah syubhat, satu nama fitnah syahwat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu nama fitnah syubhat, satu nama fitnah syahwat. Syubhat ini banyak, berkaitan dengan hidup kita, makan, hukum, hakam. Syahwat kita tahulah, keinginan-keinginan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala membentangkan fitnah. Fitnah ni bermakna ujian dalam hidup. Tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan. Allah taala membentangkan ujian ke atas hati manusia seperti mana satu orang dia menyulam untuk menjadikan tikar. Dia duk mengkuang kan, tikar mengkuang tu, dia duk sulam, duk anyam, akhirnya jadi satu tikar yang terhampak. Begitulah fitnah masuk dalam hati manusia, satu hari sikit, akhirnya fitnah itu komplit, sempurna dalam hati manusia. Nabi kata fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda. Nabi kata hati yang menerima fitnah tadi, maka hati itu akan komplit menjadi hitam apabila fitnah itu sempurna masuk dalam hati itu. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuqtatun bayda. Tapi kalau hati itu dia lawan, dia engkar, dia lawan, dia tolak, artinya dia ada pedoman, dia ada pegangan hidup, dia lawan, dia tolak, maka hati itu Nabi kata
nuqtatun bayda, hati itu akan bersih, hati itu tidak akan terkena cemar-cemar daripada fitnah tadi. Hatta tasira ala qalbain, sehinggalah hati manusia ini menjadi dua jenis. Nabi kata ala abyada mithli safa, dia akan bersih, dia akan putih seperti mana bukit yang lincin. Safa, kita panggil Safa dan Marwah. Rupanya Safa bermakna batu lincin, batu yang tidak berduri, batu yang tidak tajam. Maka hati manusia ni, dia akan satu hati, dia bersih, dia putih. Abyada misli safa, putih dia seperti mana batu yang lincin, nampak daripada jauh, merelit dia tu, berkilau dia tu, bersinar dia tu. Fala tadurruhu fitnatun ma damati samawati wal ard, hati itu tidak dapat dimudaratkan oleh apa-apa fitnah selagi mana ada 7 petala langit dan bumi. Artinya selagi mana tak mati, tak berlaku kiamat, alam tak rosak, hati yang mendapat bimbingan daripada Allah, dia tidak akan tewas, dia tidak akan rebah. Wal akhar, adapun hati yang lagi satu, Nabi kata aswadu murbadda, dia sikit demi sikit dia akan jadi kelam, dia akan jadi kelabu, dia akan jadi hitam. Nabi kata kalkuzi majakhia, kalkuzi majakhia, seperti mana pungkok kuali yang kita pusing, begitulah keadaan hati manusia. Rupanya betul ya, orang tahu-tahu kata macam pungkok kuali tu betul. Hati manusia boleh jadi macam pungkok kuali. Kalkuzi majakhia, Nabi guna istilah itu. Bila kamu masak, kamu balikkan periuk itu, Nabi kata, kamu akan tengok di belakang itu kesan daripada terbakar, dia akan jadi rentung. Demikianlah hati manusia yang dia tidak dia biar hati dia biar hati dia dengan syubhat dan dengan syahwat tadi. Kata Nabi, la ya'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara, sampai pada peringkat hati ini dia dah tak kenal ma'ruf dan dia sudah tidak boleh mengingkari mungkar, dia tak boleh ingkar. Apa jadi pada dia? Illa ma ushriba min hawahu, maka apa yang dia akan buat, dia hanya menurut kehendak hati itu sendiri. Elok ke, mudarat ke, itu sudah tidak penting untuk dia. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Huzaifah. Jadi ikhwan, ini di antara satu sebab kita duduk dalam majlis ta'lim. Kalau kita duduk seorang-seorang, betul kita hari ini banyak sumber-sumber maklumat, kita duduk depan internet, depan apakah semua, kita duduk, kita boleh membaca sehari suntuk. Tetapi ada yang kita tidak dapat, barakatul ilmi, kita tak dapat kehadiran para malaikat, rahmah, sakinah. Nabi sebut tentang malaikat menghampakkan sayap dia, malaikat mendoakan kita, malaikat kata Allah memandang kita dengan rahmah, belah kesian, Allah mencampakkan hidayah. Yang ini kita tidak dapat. Kemudian majlis ini, ikhwatul iman, majlis yang paling dibenci oleh iblis. Dia ludah kita, dia menjauhi kita, dia tak suka tengok kita duduk dalam majlis ni. Maka dia buat apa sahaja usaha yang dia boleh buat, pastikan kita supaya tidak duduk dalam majlis ilmu ini, ikhwan. Jadi kita ada masalah hati, ikhwan. Hati itu kita kena jaga. Ada hati yang sihat, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Ini pembahagian dibuat oleh Imam Ibn Qayyim. Hati yang sihat menerima hidayah Allah. Hati yang sakit, dia taradud, dia was-was dengan hidayah. Terima tak terima itu dia duk fikir lagi. Macam ustaz contohkan satu orang perempuan, dia kahwin, suami dia kata pakai tudung. Bila suami dia pakai tudung, dia minta kepada suami dia seminggu nak pergi Langkawi, nak berehat. Suami dia kata untuk apa? Dia kata untuk fikir nak pakai ke tak pakai tudung. Oh, dahsyat. Welcome ke apa? I pray hard to you. Alhamdulillah. Baik.
Alhamdulillah Kak Puan mai dah. Saya kuat sikit lah. Nak cakap orang putih tu okey lah sikit kan. Baik. Ikhwatul iman. Jadi ada orang sampai ke Langkawi nak bercuti, nak memikirkan sudah sampaikah masa dia nak pakai tudung. Dia berbeza dengan satu orang kampung membesar dengan tudung, sehingga kan kalau suami dia kata buang tudung, menangis terasa-rasa dia. Ini perbezaan hati yang berpenyakit dengan hati yang hidup. Beza sangat ikhwan. Dan ada hati yang mati terus, hati orang-orang kafir, hati orang-orang munafik, hati orang-orang fasik. Hati ini hati mati sampailah hari Allah Ta'ala menghidupkan dia seperti Allah menghidupkan bumi yang kering dengan siraman air hujan. Itu atas Tuhan lah. Kalau Tuhan nak berturunkan di bumi itu air hujan, bumi itu akan dapat. Pun demikian di dalam hadis Imam Bukhari, Nabi kata bumi ini ada 3 jenis. Ada bumi yang air hujan boleh bercakung, naik rumput-rumput, orang binatang boleh ambil manfaat tumbuh-tumbuhan, orang boleh kaut air atas dia. Tapi ada bumi Nabi kata dia rumput tak naik, dia boleh takung air aja. Sekadar orang boleh mencedok air, tapi tak tumbuh rumput. Dan ada bumi Nabi kata keras kong, hujanlah, tempat lain dah banjir, dia tak ada apa-apa. Inilah manusia. Allah bagi Islam, Allah bagi iman, Allah bagi hidayah. Dia sambut, dia seperti bumi yang menerima air dan tumbuh hidayah. Dia bermanfaat, orang lain dapat manfaat. Ada bumi itu seperti hati yang menakung air, orang lain ambil manfaat tapi dia tak dapat manfaat. Dia boleh takung manfaat tapi dia tak dapat manfaat. Seperti bumi yang takung air, tak tumbuh apa-apa. Dan ada hati seperti bumi yang mati. Jadi inilah hati yang tidak mendapat ilmu, hidayah dan tarbiyah. Jadi ikhwatul iman, ini ada kaitan dengan ayat yang kita nak baca malam ni, ayat 6, ayat 7 daripada suratul Baqarah. Ayat 6, ayat 7 daripada surat Al-Baqarah. Baik ikhwatul iman, kita tengok ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ingat apa salahnya ayat ni kita baca ramai-ramai, 2 kerat ayat kan, bila baca ramai-ramai tu boleh hafal. Ini tidak bid'ah, ini majlis ta'lim. Kalau ada orang sakit berbuah ayat botol, itu bid'ah lah. Yang ni ta'lim, li ta'lim itu tidak ada bid'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'azim. Alhamdulillah ikhwan, ini 2 ayat 6 dan 7 daripada surat Al-Baqarah. Apakah terjemahan ayat ini? Ayat yang ke-6 kata dia, sesungguhnya orang-orang yang tidak mahu percaya sama sahaja atas mereka apakah engkau beri peringatan kepada mereka ataupun tidak engkau berikan peringatan, namun mereka tidaklah akan percaya. Telah dimeterai oleh Allah atas hati mereka dan atas pendengaran mereka dan atas penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka adalah azab yang besar. Ini ikhwan,
setelah kita baca ayat 1 sampai ayat 5 daripada surat Al-Baqarah, Allah ceritakan tentang orang yang mereka nak beriman. Orang ni kalau dia mau, senang bicara, mudah. Quran kata kepada kita, ikhwan, tentang idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya, dalam surah Maryam. Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman, kharru sujadan wa bukiya, mereka menyungkong ke tanah, mereka sujud dan mereka menangis terasa-rasa kerana mendengar hidayah. Pasal apa, ikhwan? Pasal hati mukmin tadi hati yang hidup. Allah katakan idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Membaca ayat itu menyentuh hati mereka untuk beriman. Zadatuhum iman, tambah iman. Idza zukirallah wajilat qulubuhum. Disebut Allah, hati dia tu ada sentuhan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Maka tawakal dia kepada Allah begitu tinggi. Begitu tinggi. Saya ceritakan pada antum tentang satu perempuan. Ini email lah daripada isteri saya punya. Kalau saya cerita silap, tanya dia lah. Saya lagi makcik nah. Saya pun ambil daripada dia. Sanad saya tidak putus. Cerita seorang wanita Malaysia yang bekerja di Amerika. Ini saya nak kaitkan dengan orang ni kalau nak beriman, dia akan beriman. Salah satu daripada tanda Allah Ta'ala nak membajakan hati kita dengan iman, dia bagi kita ini wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal kita itu tinggi. Tengok wanita Melayu ni, dia bekerja di Amerika tadi. Dia belajar sampai dia kerja di Amerika. Maka dia kerja satu malam, wanita ni dia kerja agak lewat. Dia nak habiskan kerja dia, buatlah apa semua sampai malam, mungkin 8-9 malam, baru dia pun sedang dah malam dah. Jadi dia pun tutup semua pejabat, dia nak balik. Bila dia nak balik, dia teringat malam dia seorang, dia ada jalan jauh biasa dia pakai, dia ada jalan shortcut yang dia boleh pakai. Malam tu dia ambil keputusan untuk pakai jalan pintas. Pasal apa? Gelap dengan perjalanan tu cepat sikit. Dia seorang. Apa jadi? Dia masuk jalan yang pintas ni. Jalan tu gelap, ada lampu jalan. Tiba-tiba dia pakai jalan tu, dia nampak satu laki-laki mak saleh duduk bersandar di bawah lampu. Dan hati dia berbicara. Hati dia kata, orang putih ni, jantan ni memang jantan jahat. Hati dia bicara. Tapi dia kata dia kena pakai juga jalan ni, dia nak balik. Apa dia buat? Mungkin dia teringat pesanan orang tua-tua kita ni, bila sampai satu saat dalam hidup kita ni akan wujud keadaan ini. Keadaan apa? Apa pun tak boleh tolong kita, cuma Allah aja boleh tolong kita. Masa tu akan datang. Kita pegang duit, kita pegang kekayaan, pegang nama, apa saja kita pegang. Pada masa tu kita terpaksa melepaskan pegangan kita, terpaksa berpegang dengan benda yang kita tak mau pegang. Apa dia? Allah itu sangat berkuasa. Dia mula teringat. Apa dia buat? Dia tengok laki-laki itu, hati dia kata laki-laki itu jahat. Dia picit hati dia. Dia serah hati dia pada Tuhan dan dia membaca ayatul kursi. Dia baca ayatul kursi. Dengan hati bulat dia gantung dekat Allah, dia baca ayatul kursi. Dia lintas depan laki-laki itu. Apa jadi? Laki-laki itu masa dia lintas, tengok dia pun tak, duduk pandang ke bawah, dan dia melepasi jalan tu. Dia pun sampai ke rumah dengan alhamdulillah ni, tak tahu cakap lah. Besok dia pergi kerja macam biasa, mungkin buka radio ke baca surat khabar, dia tengok ada satu report dalam surat khabar, pada jalan dia pakai ada satu wanita dirogol. Jalan dia pakai tu beza minit saja, mungkin 10 minit ke 5 minit beza, tapi time tu
Dia baru melepasi jalan tu dan ada satu wanita dia rogol. Mungkin menyebabkan wanita Malaysia ni, saya kata ni dalam email dia, isteri saya baca, dia kata dia nak tahu sesuatu. Dia pergi ke balai polis, dia buat report. Report apa? Report dia kata dia lalu jalan tu mungkin awal sikit daripada kes yang berlaku. Dia kenal laki-laki yang duduk di bawah lampu tu, dan kalau buat kawat cam dia boleh tunjuk. Dan polis izinkan dia buat kawat cam. Dia tengok muka laki-laki tu dan dia tunjuk. Dia kata jantan ni lah jantan jahat tu, dan kalaulah tak ada orang berani kata rogol, aku berani kata dia yang rogol perempuan tu, sebab dia seorangnya ada di situ. Tangkap semua, buat DNA semua, dia memang bukti dia rogol. Laki-laki tu ditangkap, tapi dia balik rumah, dia masih tak tenang. Wanita ni masih tak tenang. Dia tak tenang apa? Dia nak satu jawapan, pasal apa jantan tu tak rogol dia? Yang tu dia nak tahu. Pasal dia yang pakai jalan tu, dia seorang-seorang, pasal apa tak rogol dia? Jadi dia pergi balik, ambil kerjasama inspektor yang pegang kes tu, nak jumpa lelaki-lelaki tu dan nak tanya satu soalan ni, pasal apa hang tak rogol aku? Oh, aku ni bukan tis hang ke orang Malaysia ni. Baik, bila dia tanya lelaki-lelaki tu, dia tanya orang putih lah, saya kena terjemah, tak faham pula kan. saya terjemah lah. Dia tanya lelaki-lelaki tu, pasal apa hang tak rogol aku? Apa lelaki-lelaki tu jawab kat dia? Saya pakai bahasa kita ni, bahasa Pulau Pinang Utara ni. Lelaki-lelaki tu kata kat dia, hang nak suruh aku rogol hang, nak cari mampu. Masa hang lalu depan aku, hang lalu dengan dua lelaki-lelaki yang sasa. Satu duduk belah kiri, satu duduk belah kanan. Dua lelaki-lelaki ni escort hang, hang duduk tengah. Hang nak suruh aku pergi rogol hang depan dua lelaki ni, hang nak suruh mereka jijak aku sambil mampu. Aku tak rogol hang. Tapi kalau hang jalan seorang, memang hang lah mangsa pertama aku rogol. Apa wanita ni boleh buat? Hanya terduduk, ayat mata turun, bersyukur pada Allah, dan taulah dia hari ini orang yang menyerah diri bulat pada Allah, Allah mesti tolong dia. Subhanallah. Ayatul Kursi, tapi dengan hati yang bulat bagi pada Tuhan, menyelamatkan dia. Kita duk tengok drama, bomo baca ayat kursi, jin pun baca, dua-dua tak lari. Jin pun tak lari, bomo pun tak lari. Jin, bomo kata kat jin, aku tahu saya usul hang. Jin pun kata, aku pun tahu juga hang ikut mana, hang isap okok memang cukup. Jadi rupanya satu masa yang kata iman ini apa dia ikhwan, iman ini akhirnya dia memerlukan suis yang paling utama, hati manusia. Dan hati itulah kena dibersihkan. Tempat duduk tawakal, sabar, percaya pada Allah, percaya dengan ayat Allah. Macam Allah sebut dalam surah Maryam tadi, idza tutla alaihim ayatul rahman, dibaca kepada orang-orang ini ayat-ayat ar-rahman, kharru sujadan wa bukiya. Dia mula dengar ayat ar-rahman, zadatuhum imanan, iman dia bertambah, tawakal dia bertambah, hati ini ada sentuhan. Maka apa jadi? Sujadan wa bukiya, kharru sujadan wa bukiya, menyungkuk dia ke tanah, sujud pada Allah, menangis terasa-rasa. Pasal apa? Benarnya ayat Allah. Benarnya ayat Allah. Nabi suruh kita baca ayat kursi lepas sembahyang. Nabi suruh baca. Masa nak tidur, Nabi suruh baca. Dan Nabi suruh jadikan ayatul kursi ini pegangan hidup kita. Dan kita ikhwatul iman, kalau Allah pilih hati kita mendapat hidayah daripada Allah Ta'ala, kita akan dapat hidayah. Pasal itu Abdullah bin Mas'ud, dia tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, hal yashrah hal sadr, adakah dada manusia ini boleh dimasuki hidayah? Adakah dada manusia ini boleh dimasuki hidayah Allah Ta'ala? Nabi kata na'am. Nabi kata yadkhulul qalba nura, hidayah akan masuk dalam hati dalam bentuk cahaya, dalam bentuk cahaya pegangan.
Abdullah bin Mas'ud tanya Nabi, dia kata hal lizalika min alamah, kalau satu orang tu dapat hidayah, kita boleh cam ke? Kita boleh kenal ke hati tu macam mana? Nabi kata dekat dia, ya, Nabi kata boleh kenal kalau hidayah masuk. Nabi kata apa dia? Wal inabatu, Nabi kata at-tajafa an daril ghurur. Satu orang dapat hidayah, hati dia ni jadi tawang dengan benda-benda yang merepeknya ada atas dunia, jadi tawang. Dia tak sampai nak musuh dengan orang, tapi jiwa dia tak seronok duduk tempat-tempat macam tu. Dia macam ada satu perlindungan andaril ghurur, daripada benda yang orang kata buang masa, lara, tipu daya dia. Subhanallah. Kan? Ada orang, tak tahulah macam-macam lah kita kata contoh-contoh dalam dunia ni. Satu orang dia rasa penting, tapi pada satu orang apalah duk buang masa lagu ni semua. Buatlah sesuatu benda baik sikit. Dia tu kata, takkan aku buat dosa kot. Pada satu orang benda-benda yang sampingan dalam hidup ni, contoh hisap rokok lah. Hisap rokok. Satu orang bila tengok orang hisap rokok, dia kata, bila nak berhenti? Dia tu kata, awak, hisap rokok ni sama dengan zina dengan minum arak ke? Yang nak suruh aku berhenti ni. Pada tajafa'an daril ghurur. Allah bagi kat dia tak seronok. Bila kata nak buat kutipan, nak buat sikit majlis apa ke, dia dengar nama majlis itu, gelaran pada majlis itu punya nama, aku tak seronok. Itu tanda hidayah. Nabi kata pada Abdullah bin Mas'ud. Nabi kata wal inabatu ila daril khulud. Allah Ta'ala ambil hati dia, Tuhan letak rindu kepada akhirat. Allah bagi. Dia dalam doa-doa dia lain daripada minta sihat, minta Allah Ta'ala bagi rezeki, Allah bagi mudah hidup dia. Dia tak lupa minta selamat akhirat. Tak lupa minta. Beza dengan satu orang, dia minta, ya Allah bagilah aku sihat ni, aku duduk menega ni, yang bagilah apa lebih kurang sikit. Dia ada macam-macam lah benda dia cerita kat Tuhan ni. Kalau menega lebih sikit, nak pukul nak zakat, ingat nak pergi umrah tahun ni, kalau hang tak bagi tak pergi ya. Dia macam tu punya doa kat Tuhan. Ada. Dia tu macamnya doa ke Tuhan begitu. Tapi ada satu orang bila dia baca doa yang pengarang buku kita ini, Hamka, dia menyebut tentang syukur. Kita mesti syukur pada Allah. Dia kata walaupun kita dalam ditimpa musibah, bersyukur pada Allah. Bersyukur kepada Allah. Oh dahsyat. Bukan kata kita dapat nikmat, kita dapat sihat, kita dapat ketenangan, kita dalam musibah, perasaan syukur itu kena ada. Oh subhanallah, subhanallah, dahsyat. Dan orang ini kata Nabi wal isti'adah lil maut qabla nuzulil maut. Allah Ta'ala sendiri bagi satu perasaan, dia nak buat prepare untuk mati, walaupun dia tak tahu mati itu bila. Dan orang kata dengan umur dia baru 27, 28, 31, 32, adat kata nak mati ni 62, 63 lah. Adat saja. Orang kata 50 naik ke atas lah baru nak mati. Dengan umur dia ni 27, 28 mati. Apalah ni mau pikir baju raya duk air siap bang, simpan. Walaupun tak puasa lagi, baju raya mau pikir umur dia. Tapi dalam benak kepala dia ni, apa yang ada? Al-isti'adat. Isti'adat, prepare. Tak, dia mampu buat maksiat, nak enjoy huha-huha sana, dia boleh buat. Tapi member-member dia tanya, awak hang tak malam minggu, umur lagu hang ni malam minggu duduk rumah ke? Ustaz pun keluar malam minggu, hang duduk rumah. Hang duduk rumah malam minggu, baru umur 27, orang tua lah duduk rumah. Dia kata, tak apa, dia kata, aku tak rasa rugi. Allah campak benda tu. Bukan dia sendiri-sendiri, tak ada. Allah campak sebagai tanda. Nabi jawab pada Abdullah bin Mas'ud, tanda hidayah daripada Allah Ta'ala. Tapi yang kita baca malam ni, dia pelik. Ada manusia, dia tak buka hati dia untuk hidayah. Dia tak buka, dia tutup. Ni, tengok apa Bapak Hamka nak kata pada kita. Dia kata sesungguhnya orang-orang yang tidak mau percaya, yakni kafir, sama saja atas mereka. Apakah kau beri peringatan pada mereka ataupun tidak? Ataupun tidak kau berikan peringatan,
namun mereka tidak akan percaya. Pada ayat-ayat tersebut di atas telah ditunjukkan bahawa orang yang akan bisa mendapat petunjuk ialah orang yang bertakwa, iaitu yang telah menyediakan dirinya buat percaya. Yang ni saya rasa kagumlah dengan bahasa hamka pakai. Siapa dia orang bertakwa? Orang yang menyiapkan diri dia untuk percaya. Dia yang siap. Diri dia tu, jiwa dia, emosi dia, dia yang siap untuk percaya. Dia redha, dia rela, dia dah bersedia dah untuk percaya. Cuma benda-benda yang mai selama ni dia duk percaya ni, benda yang tak masuk dalam acuan. Tapi dia percaya dah. Tiba-tiba hidayah mai, Islam mai, masuk. Maka dengan dia dah buka hati dia untuk percaya, dan kepercayaan itu pula benar, dia orang kata bertemu jodoh. Bertemulah jodoh dia dengan Allah Ta'ala ni. Hingga selangkah demi selangkah, sesyarat demi sesyarat dapat mereka penuhi, hingga akhirnya beroleh buat meneruskan dengan amal perbuatan. Dengan amal. Pertama, amal beribadat sembahyang pada Tuhan. Kedua, amal murah hati, murah tangan, memberi kepada sama manusia. Tetapi orang kafir sukarlah buat dimasuki oleh petunjuk itu. Dia dah buka dah hati dia untuk terima hidayah Allah, selangkah demi selangkah semua jadi mudah. Allah sebut dalam akhir surah Al-Ankabut, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka berusaha sikit untuk Allah, Allah buka ni subul. Walladzina jahadu fina, siapa yang bersungguh-sungguh pada kami, lanahdiyannahum subulana. Kami buka jalan untuk bertemu ke hidayah kami ni. Dia guna kalimah jamak subul. Banyak jalan kami buka. Dengan telinga, dengan pendengaran, hidayah boleh sampai. Dengan mata, hidayah boleh sampai. Dengan tengok, hidayah boleh sampai. Dengan cakap, hidayah boleh sampai. Dengan fikir, hidayah boleh sampai. Lanahdiyannahum subulana. Kami buka semua jalan untuk hidayah tu singgah masuk dalam hati dia. Sampai anggota badan ni jadi mudah nak taat kepada Allah. Jadi mudah. Ini orang-orang yang mereka ni nak kepada hidayah Allah Ta'ala, ikhwan. Tapi orang yang tak mau hidayah ni, dalam Quran Allah cerita apa? Bila Nabi ajak mereka masuk Islam, apa mereka kata kat Nabi? Dia kata, inna tabi'il huda ma'aka nutakhattaf min ardina. Itu jawapan dia. Wa qalu, depa semua kata kat Nabi, apa depa kata? Inna tabi'il huda ma'ak, kalau kami ikut apa yang hang bawa Muhammad, nutakhattaf min ardina, kami akan dihambat daripada kampung kami. Macam mana kami nak ikut? Tengok. Allah jawab kat mereka. Allah jawab. Allah kata, awalam numakkil lahum haraman amina. Bukankah kami dah bagi pada hampa sumber hidup, kedudukan, bumi haram tu, aman ke tak aman lah ni? Tengok Allah ungkit nikmat. Pasal apa kita tak boleh beriman? Pasal orang fikir kalau ikut dia ni nanti macam-macam tak dapat. Allah jawab, awalam numakkil lahum haraman amina. Hang nak apa? Yang punca hang cakap macam tu, kalau kamu ikut Muhammad kami akan dihalau, kami tak ada makan. Yang cakap lagu tu pasal apa? Yang duduk di Mekah lah ni kebulak ke? Tu Zam-Zam tu macam mana boleh keluar mai air? Antu tengok, saya baru ada pengalaman. Satu profesor, tak tahulah nama pun tak boleh nak apa, nama belit-belit, tapi daripada Mexico, nama tak tahulah La Porto, La Parsa, apa kan nama dia pun tak tahu. Tetapi dia masuk Islam, dia buat kajian pasal pemakanan, makan ni punya pasal apa yang boleh makan, badan kita boleh terima, tak boleh terima. Akhirnya dia tengok Nabi Muhammad buka puasa dengan Zam-Zam, kurma, sahur Zam-Zam dengan kurma. Itu asas.
kambing-kambing ni jangan cakap lah yang tu memang kebetulan benda tu ada di kawasan tu macam kita ni. Tapi akhirnya dia masuk Islam, dia kata apa? Islam punya pendekatan makan tu betul. Manusia boleh hidup cuma dengan ayam. Manusia cukup boleh hidup dengan ayam. Dan manusia kalau minum ayam banyak, abang dok bang saya baru ni kan. Saya pun lah ni duk minum ayam banyak kan. Kan? Manusia ni kalau minum ayam banyak, dia kurang makan benda lain, dia lebih sihat daripada makan benda lain. Lepas tu dia buat kajian lagi. Akhirnya dia jumpa Zam-Zam. Zam-Zam ni dia kata, Quran sebelum cerita pasal min samarat, buah-buah di keliling Mekah, Quran cerita Zam-Zam dulu. Nabi Ibrahim tinggal Sarah dengan Hajar, Allah tak cerita ada buah ada apa, Allah bagi Zam-Zam, ayam. Allah tak bagi tahu dia lepas mai satu rebau jinak ke, lembu jinak ke, kambing jinak ke, dah. Dia cerita dekat dua beranak yang tak ada apa ni, dia bagi ayak keluar daripada bumi. Dan Quran bagi tahu di mana ada ayak, di situ ada kehidupan. Tak ada ayak, tak ada kehidupan. Allah nak bagi hidayah, dia masuk Islam. Nanti saya pergi hafal nama dia tengok. Susah nak hafal, satu macamnya nama dia. Masuk Islam. Allah tanya ke orang Mekah ni, depa kata inna tabi'il huda ma'ak nutakhattaf min ardina. Kalau kami ikut hang Muhammad, kami nak duduk tak mana? Kami nak makan apa? Allah kata awalam numakkil lahum haraman amina. Nikmat aku bagi ni tak cukup lagi ke hampa duduk di Mekah dan tanah haram tu jadi negeri yang aman? Yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min ladunna. Tak cukup lagi kami hantar buah-buahan yang macam-macam mai ke hampa daripada sisi kami sebagai rezeki kepada hampa. Hampa cakap tak mau terima lagi ajaran kami. Allah kata walakinna aktsarahum la ya'lamun. Sebenarnya hampa ni tak ada hidayah punya manusia. Ini cerita siapa ikhwan? Ini cerita orang yang tak mau hidayah. Tengok apa kata bapa Hamka. Kata bapa Hamka, apa arti kafir? Dalam ayat ni Allah kata sesungguhnya pada orang kafir sama. Sawaun, sama. Alaihim, ke atas depa. Hang bagi ingat, hang tak bagi ingat, depa tak mau beriman. Arti yang asli kepada kufur dan pembuatnya dinama kafir ialah menimbuni atau menyembunyikan hingga tidak kelihatan lagi. Hamka kata kalimah kafara asal maksud dia menutupi, as-sitru. Asal makna dia as-sitr, tutup. Sesungguhnya orang kafir itu dituju kepada orang kafir. Kafir daripada kata terbitan kafar. Kafir si pembuat kufur. Apa yang dia buat? Kufur yang dia buat, dia menutupi hidayah daripada masuk dalam hati dia. Dia yang tutup telinga dia. Bukan Tuhan tak bagi, dia tutup. Dia tutup, dia tolak, dia tak mau dengar, dia tutup. Kata Hamka, Allah Ta'ala berfirman, kata bapa Hamka, peladang yang menunggalkan benih, menanam benih lalu menimbun benih dengan tanah hingga benih itu terbenam masuk ke dalam tanah, peladang itu dinamakan kufar. Tengok, Hamka dia nak cerita yang kata kufur tu apa dia? Dia ambil satu ayat Quran. Allah Ta'ala kata dalam surah Hadid ayat 20, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatu. Seperti mana air hujan yang memberi rasa takjub kepada kufar. Kufar, siapa dia kufar? Kepada si yang menanam benih dalam tanah. Dia tanam benih dalam tanah, lepas tu air hujan turun, maka takjub dia yang dia tanam dalam tanah tu tiba-tiba naik. Maka Allah kata kufar. Kufar merujuk kepada peladang yang menanam benih. Maka orang kafir bermakna dia menanam sampai tak nampak, macam benih ditanam dalam tanah. Dia tanam apa? Dia tanam hidayah, dia tak mau petunjuk Allah nampak. Maka dia dipanggil
kafir. Pasal itu hidayah tak masuk. Kalau dia tanam benih kacang, memang kena tanam. Tapi hidayah tak boleh tanam. Hidayah kena zahirkan. Hidayah tak boleh ditanam. Hidayah kena dinampakkan. Pasal itu Allah Ta'ala kata, liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Allah zahirkan hidayah walaupun orang kafir tak suka. Maka orang yang menolak, menutupi diri dia, tak mau terima Islam, dia pada dipanggil kafir, kerana dia menanam kebenaran masuk dalam tempat yang dia tak mau ambil dan dia tak mau tengok. Di sini kata Hamka, kita melihat arti yang dalam sekali daripada kalimah kufur itu. Allah kata, innal lazina kafaru, sesungguhnya perangai orang kafir, sawaun, sama aja. Hang bagi petunjuk ke, hang tak bagi petunjuk, sama. Pasal apa? Dia dah tutup diri dia daripada nak menerima Islam. Dia tutup. Yakni bahawa di dalam hati sanubari itu ada kesediaan menerima kebenaran. Atau lebih tegas lagi, dalam hati tiap-tiap manusia itu ada tempat buat mengakui kebenaran. Tapi oleh si kafir yang bisa tumbuh dengan baik, ditimbulnya, dikemukakan bermacam alasan kebenaran dengan berbagai cara, namun bagi mereka sama, tidak ada yang mereka terima. Mereka telah mengkafirkan suara hati mereka sendiri. Itu maksud ayat tadi, innal lazina kafaru. Pasal apa Allah tak bagi daya? Ikhwan, inilah kita duk belajar, kita jumpa Allah adil. Bapa masuk Islam, anak tak masuk. Anak masuk, mak pak tak masuk. Dia dipanggil orang kafir. Dari segi bahasa, mereka ada benda yang tak selesai mereka buat dengan Tuhan. Sampai hidayah Allah tak menembusi hati mereka. Apa mereka buat? Kita tak tahu. Pasal itu Allah Ta'ala kata, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa dapat hidayah, siapa tak dapat hidayah, Allah tahu. Hampa tak tahu. Kita duk tengok, kita kata, kesianlah kat mereka. Kesianlah kat mereka. Antum tengok televisyen, ada macam-macam rancangan agama. Main macam-macam channel, macam-macam siaran duk ada. Buku, bacaan, kaset, CD, MP3, jangan cakap. Jangan cakap. Radio, jangan cakap. Ada channel khas, nak dengar agama, tengok situ saja. Ni internet pula, Facebook pula, jangan cakap. Tapi masih ada manusia tak dapat hidayah Tuhan. Masih ada manusia tak dapat hidayah Tuhan. Pasal apa? Rumah dia ada Astro. Rumah dia ada apa, macam-macam Wi-Fi ke, Wi-Fi, Wi-3, semua ada. Dengan wire-wire semua berlambak lah rumah dia. Kan? Dia boleh pergi ambil internet tu, dia boleh pergi type Undertaker. Dia boleh jumpa. Hantu tu jumpa. Hantu Undertaker tu jumpa. Dia tak boleh pergi type satu nama ustaz dengar ceramah. Han nak kata apa kat dia? Tuhan tak mau ke? Dia yang tutup jiwa dia. Tengah-tengah dia duduk tengok Undertaker, tiba-tiba satu ceramah masuk, dia delete. Allah, dia kata kacau. Dia delete. Kotlah dia nak dengar saat, dah dia tutup untuk menerima kebenaran. Kebenaran tak sampai, ikhwan. Sekali lagi ada ayat dia. Kita masuk ayat dia, kita akan tengok beza kafir dengan munafik ni apa beza. Daripada kata terbitan apa jadi nifaq, dan kenapa dibaca dengan mim munafik, dan apa beza munafik dengan nifaq. Ada bahagian dia. Ala nak cerita bahagian ni dulu. Dia tak mau terima, Allah tak bagi. Allah tak bagi kat dia. Orang menjadi kafir kadang-kadang ialah kerana juhud, iaitu meskipun seruan yang disampaikan pada mereka itu tidak dapat mereka tolak kebenaran, tapi oleh kerana mengganggu kedudukan dan perasaan tinggi diri mereka, maka kebenaran itu mereka tolak. Ini salah satu pasal. Pasal apa dia tak dapat? Pasal juhud. Juhud, dia saja tolak di atas kepentingan dia. Nak kata penjelasan, banyak penjelasan dia. Saya bagi satu contoh. Orang ni dia mengaji, dia pergi belajar Arab, apa lebih kurang dia boleh baca kitab Arab, dia boleh cakap Arab. Kan? Dia tutup diri dia untuk baca tafsir Ibnu Katsir. Dia tutup jiwa dia untuk baca Qurtubi,
untuk baca Majmu'ul Fatawa, dia tutup. Dia tengok-tengok buku ni semua, dia kata lain tak betul. Jadi semua kitab lain tak betul. Fathul Bari, Ibnu Hajar tulis, orang Malaysia ni punya sanjung mazhab Syafi'i. Siapa dia Ibnu Hajar Asqalani? Ibnu Hajar Asqalani adalah ulama rujukan dalam mazhab Syafi'i, tapi orang tak mau baca buku dia. Orang dengar nama Sahih Bukhari, dengar nama Fathul Bari, tutup muka. Tak mau. Ini semua kalau hang baca ada masalah. Dia mazhab Syafi'i, dia boleh tuduh Ibnu Hajar ada masalah. Ibnu Hajar punya istinbat hukum lah lahirnya Syafi'iyah, mazhab ulama Syafi'i. Dia baca Bulughul Maram. Bulughul Maram, Ibnu Hajar tulis, disusun daripada bab ayak, masuk bab najis, masuk bab sembayang, bab wudu, semua dia tulis. Siapa tulis? Ibnu Hajar Asqalani. Siapa dia? Kita kata dia ni adalah tiang seri fiqh mazhab Syafi'i. Dia tak hidup zaman Syafi'i, dia kemudian, tapi dia menjadi tiang seri. Dengar nama Bulughul Maram, tak mau baca. Ilmu Arab ada, cakap Arab boleh, nahwu, sarah semua boleh, tapi dia menghalang diri dia daripada pergi baca ni semua. Bagaimana hidayah ilmu nak sampai ke dia? Kalau dia baca tafsir, dia tak mau baca tafsir Qurtubi, Adwaul Bayan, dia tak mau baca Zamakhsyari, dia tak mau baca Fakhr Razi, dia tak mau baca kitab-kitab ni semua. Dengar kata ke Tabari, oh boleh baca ni semua ni. Habis baca tafsir apa? Dia baca Baydawi aja. Baydawi ni tafsir qiraat ni baris ni boleh baca, baris ni boleh baca. Tegak tu aja. Pasal apa? Baca tafsir lagu ni tak pecah belah masyarakat. Macam mana Tuhan nak bagi ilmu kat dia? Dia mengaji fiqh mazhab. Katalah dia baca bab ayat, dia tengok mazhab Syafi'i aja, mustakmal Syafi'i macam mana, mutaghayyir Syafi'i macam mana. Yang kata ayat berubah warna, bau dan rasa, dia nilai satu-satu. Dia tak mau tengok Abu Hanifah, dia tak mau tengok mazhab lain. Dan dia bukan kata tak mau tengok fatwa, dalil orang pun dia tak mau tengok. Dia tengok orang tak sama macam dia, dia kata dia ni mengaji tak habis, dia ni tak teliti, macam-macam ayat dia bubuh. Dia menutup diri dia daripada ilmu masuk. Dia tutup. Ilmu tak masuk, ikhwan. Ilmu tak masuk. Dia tak mau dengar. Oh, lebih-lebih kita pergi kata ni Ibnu Taimiyah ada kata, oh bubuh jari dalam telinga. Ibnu Taimiyah ni satu nama, tak apalah aku beli telur panggil hantu raya, tak apa lagi. Ibnu Taimiyah aku tak suka. Dia tutup, dia macam bubuh jari masuk dalam telinga. Bila dia tutup, apa yang boleh sampai? Maka dia dipanggil kufar dari segi bahasa. Kufar, dia menutupi hidayah ilmu daripada menembusi emosi dia, pemikiran dia, maka dia tak akan dapat apa-apa. Ini kata Bapa Hamka kat kita. Pasal kedudukan banyak pemuka Quraisy di Mekah tak mau terima peringatan Nabi. Nabi melarang mereka sembah berhala, makan riba, kerana keduanya amat bertali dengan kedudukan mereka. Tengok, Nabi kata jangan sembah tok kong, jangan makan riba. Mereka tak boleh terima. Pasal apa? Pasal dua benda tu adalah line bisnes dekat mereka, kabel besar. Rupanya yang buka kedai besar jual tok kong dia. Jatuh hang cerita kata tok kong ni tak betul, habis bisnes. Yang duk pergi buat alung balesen ni dia tokeh, dia ceti. Tiba-tiba duk kata riba tak boleh. Bukan dia menolak kebenaran, tapi dia menutupi kebenaran sebab dia ada interest dalam hidup dia. Ini kata Profesor Hamka. Pemuka-pemuka Yahudi di Madinah pun menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad. Bukan kerana beliau seru itu benda tak benar, melainkan kerana hasad, dengki, iri hati. Mengapa seorang Arab mengaku dirinya sebagai Rasul, padahal Nabi dan Rasul hendaklah daripada Yahudi. Tengok, pasal itu aja tolak. Tak apalah, perang kadang-kadang kita lagu tu, ikhwan mai satu orang cakap, dia tak boleh makan cekak kawan tu.
Dia tak boleh makan cekak. Last kali dia tanya, duk tahu nak? Kawan tu kena ayat tu, dia cuak. Ni mengaji di mana? Ada 4 senawi. 4 senawi apa kawan tu? Kawan tu duk pergi dengar kuliah maghrib tak ada 4 senawi, jangan duk cakap. Dia pakai ayat tu, dia gertak kawan tu. Habis. Dia bukan insaf. Dia bukan orang yang ambil pelajaran. Dia bukan orang yang nak mengkaji. Dah. Dia guna veto power, dia tenyah kawan tu bagi mati. Wah, ingat nah. Hang punya jawatan di sini apa dia? Hang ni cleaner tahu tak? Hang duk cuci cermin, duk cuci tandai, jadi jangan duk main cakap hadis-hadis main subuh apa ni semua. Habis, tinai. Kawan tu bila kena tinai macam tu, malu muka, rendah diri semua mai. Ini cara manusia menolak kebenaran Tuhan. Raja Heraklius di Syam pernah menerima surat daripada Nabi mengajaknya masuk Islam. Kerana pandainya utusan membawa surat, hatinya menerima, malahan tidak ada sikapnya menentang. Tapi setelah dikaji lebih mendalam, kalau sekiranya dia masuk Islam, artinya ialah bahawa kedudukannya sebagai raja akan terancam. Kerana dibantah keras oleh pendeta dan orang-orang besar kerajaan, dia pun akhirnya menyatakan tidak akan menukar agama, hingga berkirim ucap selamat sahaja kepada Nabi SAW. Tengok. Ini masalah dia, Pak. Masalah dia, Pak. Bukan tak mau susah ya, kawan. Kadang-kadang orang besar-besar kita pun macam tu juga. Mereka duk dengar dalam internet ni pasal sunnah, tapi dia tak berani cakap sunnah. Pasal majlis patut nanti tanya dia, hang menteri hang mengaji pondok mana? Dia kena tu, dia takut. Dan dia pun tahu subuh 2 hari dah dia tak bangkit. Dia takut. Jadi dia tak berani nak cakap. Tapi hati ni teringin nak dengar sunnah ni, dia teringin. Dia pun nak buat satu majlis Isra' Mi'raj, nak panggil satu penceramah, dia tengok dalam internet dia cakap pasal sunnah. Tapi bila dia sebagai menteri buat program kerajaan, bila dia nak panggil penceramah, dia kena melalui mufti ke pejabat ke. Masuk meja mufti kata dia ni line tak clear. Dia takut, dia nak panggil sendiri, dia takut. Dia pun tahu dia tak ada apa. Ini semua sebab pasal apa manusia tak dapat hidayah. Dan satu benda saya duk fikir ni dalam dunia ni, ikhwan, menghalang manusia ni tak dapat hidayah ni. Antum cuba fikir tengok. Kehidupan kita ni berjalan, kadang-kadang sebiji macam mana Hindu buat tokoh Hindu. Kadang-kadang sistem tu jalan. Hindu ni, dia buat ni, saya duk tengok lah, saya pun tak pernah bincang muzakarah dengan mereka apa pun, duk tengok pada jauh je. Hindu ni kat apa? Dia buat tokoh Hindu. Dia ambil semen, dia bancur semua, ada tangan, ada buku 5 naik lagu tu, gigi pun turun, dia yang buat. Lepas tu dia tengok, dia tak takut. Dia duk fikir, macam mana aku nak bagi takut? Dia duk fikir, dia nak bagi takut. Dia ambil cat, dia cat. Dia bagi mata dalam hitam, merah, biji remia. Mata saja, tapi badan-badan semua masih warna cat, warna semen, tak takut lagi. Dia pun pantai, last kali dah jadi merah terang menyala. Dengan dia buat merah darah macam berturun kot taring kawan tu, macam baru tokak apa ke. Dia angkat ke kepala, dia takut. Dia takut. Oh, dia kata Tuhan sudah datang. Oh. Lepas tu dia sembah, lepas tu dia minta apa hajat. Dia duk minta tu sampai lah tak dapat-dapat. Bila kita tanya dia balik, macam mana hang boleh takut dekat tokoh ni? Dia kata cerita panjang. Cerita panjang, dia kata tak habis. Tak apa, cerita sedikit macam mana? Dia kata tak boleh. Dia kata kalau kita tak pergi semayang, tak pergi pulas 5 perut dekat dia, tak pergi bubuh bunga tu semua, dia marah. Tak, macam mana dia boleh marah ni? Oh, jangan cakap cerita panjang. Sistem tu dia ada dalam hidup kita. Kita pergi pegang agung. Nampak? Pegang orang ni, Pak Mit. Dia ni, siapa suruh dia pakai baju kuning? Dia pun tak tahu. Dia tu raja, dia tu sultan. Kita kata, tuanku kena pakai baju kuning. Dia tu yang pergi habang. Bukan tuanku. Kalau ikut tuanku, dia nak pakai t-shirt polo, krokola dandi, senang masuk angin atas bawah semua, senang.
Duk pergi bubuh tongkolok atas kepala, yang tu pun berapa kati punya berat buah atas kepala. Dengan dia pun ada kencing manis. Dengan pakai batik lagu tu. Dia tanya dia pun dah tak larat. Dia duk bawa kerih raja tu sikit punya panjang lagu tu. Dia pegang, kita nampak menyengit. Tapi siapa suruh dia pakai? Dia ke? Pemaisuri ke? Cucu yang baru beranak 2 hari tu ke? Tak ada. Habis siapa yang suruh? Satu peraturan, tak tahu mana saya usul mai. Syaitan punya kerja. Syaitan punya kerja. Tak ada siapa suruh ni, menteri. Dia nak pergi rasmi apa ke? Siapa bagi tahu kat dia? Datuk Seri pakai kuning, pakai batik. Dia dengan bini dia kalau sembang, dia kata, you nak pakai apa? Abang pakai apa pun, janji nampak pakai, jangan nampak tak pakai. Sudah abang, weh. Abang pakai lah apa pun, abang pilih. Nak makan kok mulut juga. Dia nanti nak pakai apa yang dia nak pakai. Tapi dia ada makhluk ghaib yang tak tahu nama apa ni. Dia nanti main bisik, Datuk, protokol dia macam ni. Dia ni kalau kita jumpa mau jentik hidung biar bengkak. Dia yang duk pergi hajak benda jahanam ni. Siapa bagi tahu? Ikhwan, setan ni dia ada. Cari tak jumpa. Dalam istana ada setan, dalam pejabat kerajaan ada setan, dalam parlimen ada setan, dalam semua tempat ada setan. Dan paling dahsyat, dia bawa pengaruh dia dalam agama. Dalam agama. Dia bawa pengaruh dia. Jangan ikut benda ni. Jangan ikut. Siapa yang bagi tahu? Kita tanya balik secara ilmu. Nak baca kitab mana? Siapa tulis? Tajuk apa? Kitab tu nama apa? Yang kata, yang dalam kitab tu kata, mazhab yang paling betul dalam dunia ni mazhab Syafi'i. Nak baca kitab apa? Tak ada. Kitab tak ada, tapi duk cakap banyak dah. Mazhab yang paling teliti, yang paling ni Syafi'i lah. Hak lagi 3 tu bukan tak betul, dia ni kasar sikit. Cakap-cakap dah. Cakap-cakap dah. Rujukan tak ada? Quran kata apa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Quran kata ulama, semua takut dekat dia. Quran tak habang satu mazhab. Quran kata ulama, plural. Fas'alu ahla zikri. Pitanya orang yang tahu. Kita buat kesimpulan bercanggah dengan Quran. Tapi siapa yang mengesahkan tata cara dan peradaban kita? Setan punya kerja. Bila kita nak keluar daripada kongkongan tu, dia bagi gambar hantu mai kat kita. Jangan pilih, nanti pecah belah, nanti apa, duk nanti. Habis dah kita. Betul ya kawan? Yang hamka duk cerita ni, Hiklis nak Islam, setan masuk dalam kepala dia, hang jaga baik-baik. Kita duk mengaji nak terima sunnah, dia masuk dalam kepala kita. Tak baik ke? Pagi-pagi perut pun tak makan apa lagi, kosong, gosok gigi. Allahumma hadini fi man hadait. Minta hidayah. Bukan minta emas 4 jongkong. Tak, minta hidayah. Tak bagus ke tu? Kata bagus ya. Hang tengok sebelah hang tu ada angkat tangan. Apa nak jadi aku pun tak tahulah. Tengok. Lagu tu punya dia masuk mai. Kita sami Allahu liman hamidah 2 rakaat aja subuh tu tak. Mintalah afini fi man afait wa afini fi macam-macam lah. Tak. Tengok kawan sebelah. Nak kata korang apa pun tak tahu. Korang ilmu ke, korang tidur ke, korang apa ke. Orang lain semua angkat tangan, dia lurus tangan aja. Dia lurus aja sampai tak mau minta apa. Mayang ke, main-main ke ni. Lu esok mati, kalau Tuhan tanya semayang tak semayang, tu nak jawab apa? Dia bagi satu kerusingan kat kita. Tengok, orang ikut cara Nabi, dia bagi runsing. Dia bagi pening kepala. Dia bagi kepala otak ni sewil. Siapa punya kerja? Setan punya kerja. Ikhwan, Allah Ta'ala berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Telah dicap, dimeterai oleh Allah Ta'ala atas hati mereka dan atas pendengaran mereka, atas penglihatan mereka ada penutup. Allah Ta'ala tutup. Ghisyawah. Allah Ta'ala tutup. Apa nama, Syangqiti menyatakan
al-ghata al-ghiza 'ala al-'ain yamna'uha 'an min ar-ru'yah. Ghisyawah bermakna satu tutupan yang menghalang mata daripada melihat kebenaran. Ghisyawah, Allah Ta'ala tutup. Dan lagi satu terjemahan, dia kata ghisyawah ni Allah Ta'ala tutup, yang dalam tak boleh keluar, yang luar tak boleh masuk. Bila Allah Ta'ala tutup hati mereka ni, dalam tu ada penyakit, tak boleh buang, tutupan. Penawak daripada luar tak boleh masuk. Maka apa jadi hati mereka? Jadilah hati mereka menerima azab Allah Ta'ala. Walahum azabun alim. Pasal itu Allah, benda-benda yang menutup hati manusia ni apa dia? Allah Ta'ala kata, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah kata, jangan macam tu. Bahkan tertutuplah hati kamu kerana apa yang kamu usahakan. Ya, Ibnu Katsir kata apa dia? Yang menutup hati kita, sombong. Sombong, dia tutup hati. Pasal itu Nabi kata tak masuk dalam syurga siapa yang dalam hati dia ada sombong besar, bukan besar, berat, mithqala habbah min kibr, seberat zarah. Saya tak tahulah zarah ni nak tengok dengan mata pun tak nampak, kalau dia duduk atas tangan pun tak rasa. Nabi kata sebesar tu je bertenggek dalam hati, Allah tutup pintu syurga. Sahabat dengar jadi kecut perut, pakai baju baru, pakai kasut baru ni sombong kah? Nabi kata dah. Nabi kata Allah cantik, pakailah. Tapi sombong tu apa dia? Batarul haq, kamu tolak kebenaran. Wa ghamtun nas, kamu hina manusia. Nabi kata itu yang menutup kamu dianggap sombong sampai syurga pun ditutup. Hadis Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Tengok, yang menutup hati manusia tu sampai tak nampak apa dah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadilah kamu hari ni enggan, tak mau dengar, tak mau tengok, tak mau kaji, tak mau tanya, tak mau, enggan. Oh, subhanallah, subhanallah. Tadi duduk sembang dengan bini saya dalam kereta, dia tanya satu soalan yang dahsyat juga ke apa. Bini saya tanya, kan dia duduk ada kan, tapi saya tengok kot ni lah. Bini saya tanya, dia kata apa syarat kahwin dua? Oh, dahsyat. Kan kita soalan ni yang tak mau jawab, tapi seronok juga kan dia tanya soalan lagu tu. Apa syarat kahwin dua? Syarat kahwin dua. Quran tak sebut orang tu kena ada duit banyak, kena ada rumah lagi satu, tak. Quran sebut adil. Adil. Itu saya duduk sembang dia tadi, adil. Kenapa Quran tak sebut duit banyak, kena ada duit? Adakah bermakna satu orang tu bila dia nak kahwin lagi satu, dia tak payah pandang gaji dia berapa? Tak. Sebab dalam adil dia package. Tetapi dalam banyak-banyak benda yang merosakkan rumah tangga bukan duit, perasaan. Duit banyak ni, duit sikit, dia tak bagi rosak rumah tangga. Dia cuma tekat orang kata raplah rumah tangga lagu tu. Mai ujung bulan nak bayar duit kereta tak lepas, minta kat bini tambah 200 boleh. Bini kata bulan sudah pun lagu ni juga tambah 200, bahkan bulan sudah tambah 150, ni naik pula lagi 50. Dia tekat berkelai lagu tu. Dia tekat berkelai, tak apalah lagi 2 bulan. Suami isteri kan, aku ni suami hang, ingat surga bawah tapak kaki aku. Kan dia kira buah kunci bagi mati. Lagu tu lah dia kira terulung, tersentap lagu tu. Tetapi apabila perasaan terguris, dia lain macam. Dia lebih teruk daripada tak makan dengan tak minum lagi. Makan perlu, minum perlu, pakaian, bumbung rumah, semua perlu. Tetapi ada orang perempuan, dia boleh hidup dengan berkongsi dan bersabar dengan benda ni. Tak ada hal kat dia. Laki dia sengkeh, tak apa, saya sayang kat abang. Tak apa abang, never mind.
Tak ada, kita biar rumah kita rumput banyak, kita ambil bubur garam, rebus, kita boleh makan dengan nasi kosong. Tak ada apa punya. Tak ada hal punya abang. Tak ada hal. Ada wanita, dia hidup dalam dunia, dia tak kisah benda ni semua. Tak ada kisah. Tak ada kisah. Tetapi benda yang bila Quran sebut kahwin dua adil, kerana dalam dunia ni tak ada wanita boleh menerima hati dia ditipu dan diguris. Tak boleh. Untuk itu Quran menyatakan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut kamu nanti lajak mengguriskan hati siapa-siapa, bertahan dengan satu cukup. Dia adalah open check. Kahwin 2, kahwin 3, kahwin 4, open check. Bila-bila boleh kahwin. Tetapi Quran minta laki-laki yang nak masuk dalam gelanggang ni, satu laki-laki yang berjiwa besar. Antum tengok masa ayat ni turun, ayat ini berkaitan dengan anak-anak yatim. Wanita, anak yatim, bapa mati, mak mati, ada duit banyak. Tumbayang, mereka ni tak ada siapa nak tengok. No, banyak orang mula start masuk Minang. Yang masuk Minang ni semua teruna-teruna. Tapi Quran turun kepada laki-laki yang berumah tangga, selamatkan mereka ini. Kenapa tak biarkan teruna-teruna tu masuk Minang? Pasal boya. Dia kahwin bukan pasal dia nak bela dia tu. Dia nak kikih apa yang ada. Betul, dia nak kikih apa yang ada. Seperti bapa Safar kata dekat Safar kahwin dengan anak masuk Al-Buaya 3 bulan. Ambil semua harta dia, kasih sama abah. Tengok lepas 3 bulan jadi pencuri. Tengok Muharram dengan Sabah punya kerja, Syawal lah boleh pakai juga. Ya betul. Akhirnya Quran kata fankihu ma taba lakum minan nisa. Tengok bahasa dia. Isteri yang pertama dia akan jadi madu. Maka Allah awal-awal bagi tahu kepada wanita yang nak menerima madu dan laki-laki yang nak kahwin. Pada laki-laki yang nak kahwin ni Allah Ta'ala kata ma taba lakum minan nisa. Hang pastikan wanita yang hang nak ambil, hang nak selamatkan dia ni wanita yang sangat baik. Baik wanita. Dia bukan atas kita, saya tengok dia, saya ingat nak bimbing dia. Kita nampak nak bimbing. Dia ni satu GRO pula mai. Hang nak bimbing ke, dia nak ajak hang macam mana jadi GRO ke? Tapi bahasa kita, tak apa Ustaz, saya nak bimbing ke? Janganlah lagu tu. Bila hang buk masuk dia, dia boleh terima ke duit sikit, rumah sempit, nak kongsi. Dia boleh terima. Dia tak boleh terima. Hang jangan cari masalah. Tapi dia tengok isteri kita lah, kita ada hati kat dia, dia pun ada hati kat kita. Labi kata dekat Pak Haji Bakhil, saya tak ada hati, saya ada jantung. Dia kata, hang ada hati kat anak aku, saya tak ada hati, saya ada jantung. Oh, dahsyat bahasa dia tu kan. Saya tak ada hati, saya ada jantung. Kita syok tengok dia pun suka pada kita. Kita tengok, dia, kalau dia wanita baik, dia tahu dia nak masuk dalam rumah tangga kita, kita dah ada bini, dengan bini kita ni, macam mana ayak muka dia? Dia boleh telefon, dia boleh kata kat bini mola kita, Kak kena redha dengan Tuhan. Ayat tu dia bagi mola. Kak kena redha dengan Tuhan. Ini semua hukum Allah. Dia bagi tahu. Ini betul-betul perempuan katun nama dia. Perempuan lagu ni jangan cari masalah. Pasal apa makan tak sebut, minum tak sebut, pasal benda tu boleh kongsi. Benda yang tak boleh kongsi, perasaan disakiti. Maka carilah perempuan yang baik-baik, yang tahu makna kasih sayang, yang tahu makna perasaan. Dia belum kahwin, dia tengok bini mola kita, dia hormat, dia sayang kakak saya ni. Tapi duk kak 2 hari aja. Lepas kahwin dia panggil you, I sis. Dia panggil sis. Jangan lupa malam ni gilak saya. Jangan duk berantai kat abang. Sis, ingat. Lagu tu bini kita nampak macam makan nasi tapi duk makan kutip batu sebenarnya. Nampak macam disicah ayam asam tapi yang masuk ni batu. Lepas 2 minggu tengok betul-betul batu karang lekat dah.
Jangan cari pasal. Yang ni saya jawab kat bini saya lah. Saya jawab kat bini saya pasal dia tanya soalan tu kan, tapi abang tak ada sabar dari Izzah seorang kan. Jadi ikhwatul iman, dah buah depan lagu tu lah kan. Tapi saya nak jawab lah, pasal apa yang Quran tak sebut nafkah-nafkah? Bukan dia tak penting, dia penting, tapi dia bukan benda yang tak boleh tolak ansur. Itu bayang kita kahwin dua, bukan kita lah siapa-siapa pergi kahwin dua kan, dia kahwin dua, balik makan dengan bini mula, dengan bini nombor dua, balik main duk ambil kayu tu duk cungkir gigi. Amboi, 3 rasa keluar. Ini abang kenyang, mau tak kenyang 3 rasa. Yang dia ni tak pernah makan 3 rasa. Dia itu kahwin-kahwin dapat 3 rasa. Apa jadi? Ada rasa. Dia main rasa dalam sini. Allahu Akbar. Awak jadi lagu ni ya. Nampak? Awak jadi macam ni. Awak jadi lagu ni. Bila doa awak, jadilah. Kan? Baru ni sahabat tunjuk kat saya satu paper. Satu paper. Tu doa awak, dia sudah bagi hanger kat bini dia. Doa awak, satu buku 5 lebuh kat atas. Tengah duk mengandung. Nama saya tak boleh habaq lah, demi keselamatan kerajaan negeri Pulau Pinang. Kan? Tapi keluar surat kat bang, sahabat tunjuk kat saya. Jangan cari pasal ikhwan. Jangan cari pasal. Amanah. Kahwin seorang amanah. 2 lagi amanah. Dia bukan kira kahwin 2 ni nak tunjuk kita kuat tak? Satu orang lelaki dia macam kuman masuk dalam kepala otak. Dia kalau boleh kahwin 2, kahwin 3, pada dia jantan. Aku jantan, bini aku 3. Hampa jantan apa? Pergilah, pergi duduk lorong garu lah hampa ni. Allah, dia suruh kita pergi duduk lorong garu. Pasal apa? Dia nilai kahwin macam tu. Dan ini satu kecurangan. Kahwin 2, kahwin 3 tak macam tu. Dia amanah menyelamatkan wanita. Seperti Nabi kahwin. Ya, tentu kena ada perasaan. Jadi ikhwatul iman, eloklah kita jangan jadi orang yang ditutup hati dia. Jangan ditutup hati dia. Jangan ditutup hati dengan benda-benda yang macam ni. Hamka kata apa pada kita? Hamka kata lantaran sikap mereka yang demikian, kesombongan, juhud, ihad, yakni kerah kepala, maka hati dan pendengaran mereka telah dicap oleh Tuhan. Artinya kekafiran itu telah menjadi sikap hidup mereka, tidak bisa dirubah. Sampai satu masa kebenaran bukanlah menghiasi hidup dia. Dah. Kebenaran tidak menghiasi hidup dia. Yang menghiasi hidup dia kesombongan, keberanian, kepintaran. Bukan benda betul, bukan benda hak, bukan benda tak ni semua tak ada dah baca dalam diary hidup manusia. Bila yang ni dia tak baca, dia akan mencipta satu hidup yang sangat menyeleweng. Jadi macam hari ni duk jadi ikhwan, duk jadi dia jadi macam-macam. Orang tak boleh terima kebenaran, nak ikut kebenaran ni. Saya ingat cuba kita bagi satu cadangan kepada kerajaan Malaysia, kan, ataupun negeri Pulau Pinang ni. Kita kata belah seberang ni, kita ni belah seberang ni tak ada satu masjid yang kita boleh pergi sembahyang beroperasi cara sunnah pada kita lah. Daripada azan hari Jumaat sampai khutbah, sampai sembahyang, sampai bagi salam, dah sembahyang 5 waktu, kita nak beroperasi cara sunnah. Kita minta satu je masjid kepada negeri Pulau Pinang ni. Seberang ni tak mana-mana pun tak apa, masjid Perai pun tak apa. Pasal apa tunjuk masjid Perai? Pasal ustaz sunnah banyak duk mengajar situ, daripada Ustaz Lah Yaakob, Datuk Profesor mengajar, macam-macam lah duk mengajar. Jadi di situ ada tempat sunnah, ada pengetahuan sunnah. Kita minta masalah masjid Perai dekat negeri Pulau Pinang, bagi masjid Perai kami nak menjalankan operasi cara sunnah. Satu je belah seberang ni. Masjid hak besar-besar tak payah, masjid ni je kami nak. Permintaan kita ni dikira macam komunis, bagi surat untuk berdamai dengan kerajaan. Pasal apa?
Kita kata masjid Karwa, masjid mana Nando ada ni semua belah sana. Takkanlah tiap-tiap hari Jumaat orang belah sini nak pergi terapa belah sana. Tak menasabah, nak belah sini. Bagi satu masjid yang tak terlibat dengan apa nama nak bincang-bincang apa. Bagi satu amanah kami jalankan. Kalau kami tukar AJK pun masjid itu tetap macam tu. Ramai-ramai kita keluar angkat spanduk. Minta satu aja. Dah 50 berapa tahun dah, minta satu aja. Kita hantar satu memo pejabat mufti, pejabat majlis fatwa, pejabat agama, pejabat qadi. Depa nanti berimpun macam komunis dah buka satu cawangan di Greek. Komunis tu mula duk turun dah sampai kat Baling dah. Ni duk pakai highway Kulim dah ni nak main Pulau Pinang dah ni. Depa nampak macam komunis, depa nanti turun dengan topi merah. Pasal apa ya kawan? Pasal apa jadi macam tu? Pasal manusia menutup hati dia untuk menerima ilmu. Untuk menerima ilmu. Saya katakan dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i kata apa? Dia bawa hadis, siapa mana-mana khatib yang baca khutbah, sampai khutbah kedua, khatib tu angkat tangan. Imam Syafi'i bawa hadis menyokong supaya tangan khatib itu diburukkan oleh Allah. Kerana Nabi hanya angkat jari telunjuk, tidak angkat dua tangan. Kalau khatib tak sunat angkat tangan, para jemaah di bawah lagilah tak sunat. Kita kata fiqh Syafi'i ni kami nak buat tiap-tiap jemaat bagi satu masjid kat kami. Depa nanti bagi kalau bagi kat hampa satu masjid, Syiah pula minta macam mana? Adakah Syiah nak minta? Syiah bukan ahlu sunnah wal jamaah dalam Malaysia ni. Ni kita duk cakap nak buat, dia tu Syiah minta, saat ni Bahai minta, saat ni Iban minta. dia nanti kerap pergi merata. Punya tak terbuka hati dia. Tapi saya usahakan ikhwan jumpa beberapa orang. Baru ni hari ni saya minta jumpa. Kemungkinan kita akan ada tetamu daripada Kuala Lumpur datang ke Baitul Ilmi nak bincang benda inilah. Saya meminta satu masjid di seberang ini untuk buat cara sunnah menggunakan autoriti undang-undang. Dan saya baru minta dan suara saya baru dibawa ke Kuala Lumpur petang ni. Dan mungkin saat ni malam atau besok pagi kawan tu dia akan telefon saya. Kalau dia telefon, bermakna Baitul Ilmi akan menerima tetamu, sama ada timbalan menteri ataupun beberapa penasihat agama akan datang untuk meminta secara formal daripada Baitul Ilmi apa yang kamu nak cadangkan. Saya minta supaya dalam negeri Pulau Pinang belah seberang ni ada satu masjid beroperasi secara sunnah. Kami dah tak larat nak sembahyang macam ni dah. Bagi satu masjid. Dan saya menggunakan timbalan menteri. Nak guna line timbalan menteri. Pasal dia ni mula duk jadi walaupun curut dah 300 pejam mata pergi lasat. Tang dia pada curut tu dia pergi kat dia lah. Tapi nak guna platform dia tu, nak minta untuk masanya akan datang. Untuk masanya akan datang. Dan saya menggunakan nama Baitul Ilmi. Dia tak boleh minta atas nama peribadi, dia di atas nama satu badan. Maka saya minta di atas nama Baitul Ilmi. Saya kata tolong saya sangat-sangat. Saya nak. Mula permintaan tu agak besar. Saya minta tiap-tiap negeri dalam Malaysia. Macam kita pula Perdana Menteri. Kan? Kedah mau ada satu. Tiap-tiap negeri satu aja. Supaya benda tu tak dilihat dengan mata yang sesat. Jadi bila kawan nak bawa tu pun saya tengok ujung jari dia semua kuku panjang dandan. Ketak dia pun ketak. Tapi tak apa, saya kata abang tolong saya. Pasal kebetulan petang ni dia pada mesyuarat dengan orang-orang yang terlibat dengan timbalan menteri ni. Saya kata untuk Pulau Pinang saja, dan saya menyebut nama Masjid Perai. Dekat dengan kita. Saya tak minta masjid seberang je besar sangat. Saya minta Masjid Perai. Saya tulis nama, saya kata saya dengan hormat minta supaya Masjid Perai boleh beroperasi secara sunnah. Siapa jadi pengurusi, tak apalah, jadilah siapa pun. Cuma dia punya apa? Perjalanan dia itu. Perjalanan lebih ke arah sunnah. Supaya Allah makbulkan usaha kita, ya kawan. Supaya Allah makbulkan. Baik, insya-Allah ikhwatul iman, kita akan masuk selepas ini ayat 8, 9, 10.
Dan ini baru masuk soalannya sahabat tanya tentang nifaq. Baqarah mula-mula cerita pasal iman, kemudian cerita pasal kufur, baru dia cerita pasal nifaq. Pasal apa? Pasal nifaq ni lah paling bahaya berbanding orang kafir. Orang kafir ni nampak dengan terang, tapi nifaq dia orang kata macam gunting dalam lipatan, sekam dalam api dalam sekam, duri dalam daging, macam asap dengan rokok. Itu yang kata nifaq tu dia sangat berbahaya. InsyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam. Pau Jaya, Pau Indah.